Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Selamat kembali tuan-tuan dan puan-puan pada rancangan kami Dunia Kini. Dalam topik hari ini, kami akan membincangkan pasal pencapaian Tamadun Melayu. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan, apakah itu pencapaian Tamadun Melayu? Dalam ringkas kata, pencapaian Tamadun Melayu ialah pencapaian yang telah diperolehi oleh Tamadun Melayu sejak zaman Kesultanan Melaka yang memberi sumbangan kepada Malaysia hari ini. Masa itu tuan-tuan dan puan-puan, kami telah menemu ramah 3 orang awam dan 3 orang pakar. Ini kerana kami ingin mengkajikan dalam pandangan mereka apakah itu pencapaian Tamadun Melayu dari segi orang awam dan dari segi pakar-pakar. Dengan itu, saya ingin menunjukkan temu ramah yang kami telah lakukan. Melayu dia punya maksud dia menjadi bukti kegemilangan Melayu pada lembaran sejarah silam. Disebabkan kegemilangan ini, Melayu dapat membina wawasan dan menetapkan jati diri Melayu. Jati diri Melayu. Jadi apa pula yang pencapaian yang Encik tahulah yang pernah Tamadun Melayu ni buat? Okey, pencapaian ini dapat dilihat daripada 3 kategori. Iaitu material ataupun benda, intelektual, ilmu pengetahuan dan spiritual, agama, kepercayaan. Jadi itulah yang Encik nampak dari segi pencapaian Tamadun Melayu. Ya. Okey, terima kasih. Pada saya, iyalah sebab masyarakat Tamadun Melayu dulu dia banyak buat kegiatan ekonomi, terutama Melaka, Terengganu dan juga Johor. Kita boleh nampak dia punya pusat perdagangan yang agak pesat pada zaman dahulu, terutama pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kat situ kita ada buat perdagangan. Kat situ juga disebabkan perdagangan itu juga dia bandar itu menjadi berkembang dengan pesat, dan seterusnya Malaysia menjadi pusat import dan ekspor yang maju di rantau Asia sekarang ni. Jadi Encik katakan yang elemen-elemen terdahulu Tamadun Melayu itu dibawa kepada masa kini, dan ternyata benda itu berhasil kerana Malaysia menjadi salah satu negara yang mempunyai banyak pelabur asing lah. Yes, betul. Okay, baik, jawapan yang bagus. Okay, soalan terakhir saya adalah bagi saya ia dapat bagi saya bahan bacaan ni dapat menambah isi dan pengetahuan bagi generasi baru, terutama generasi zaman sekarang, lagi-lagi mereka yang sedang membuat kajian sama ada tesis atau kertas kajian dalam bidang berkenaan. Bagi saya ia boleh membantu generasi sekarang untuk lebih mendalami tamadun Melayu terdahulu tentang bagaimana mereka boleh mendapat pencapaian dan kejayaan daripada dalam pelbagai aspek. Baik. Tapi dari segi itu, perkara mana yang Encik rasa boleh memantapkan lagi bangsa Melayu itu dari segi kesusastraan tadi? Dari segi kesusastraan tadi boleh dibaca daripada bidang ekonomi, terutama sekali memahami bagaimana masyarakat Melayu terdahulu melakukan perdagangan dan jual beli, dan bagaimana para pedagang luar menyampaikan tentang teknologi terbaru kepada masyarakat Melayu dan menambah ekonomi mereka nanti. Satu jawapan yang mantap dan saya pun setuju. Okeylah. Soalan tadi berkaitan dengan pencapaian dalam konteks ekonomi. Dalam konteks ekonomi, saya melihat bahawa orang Melayu keterlibatan dia dalam
aspek perniagaan, keusahawanan, teknologi, perlombongan, perdagangan, perbekalan ini masih lagi berada di tahap yang rendah, dan kerajaan telah berusaha lah untuk meningkatkan pencapaian ekonomi orang Melayu ini supaya ianya setanding dengan bangsa yang lain. Okey, dari segi saya melihat secara keseluruhan pencapaian dari aspek ekonomi dan juga pendidikan ada peningkatan. Jika kita melihat kepada senario zaman penjajah, senario DEB dan senario sekarang. Cuma pemerkasaan pencapaian Bumi Putera dan dalam pendidikan dan ekonomi itu perlu lebih diberikan perhatian serius, walaupun dasar dah ada, perancangan dah ada, tetapi fokus itu perlulah tepat supaya tidak ada matlamat yang terlolos. Itu ya. Kenapa dia tak sesuai Puan rasa benda tu? Yang tu kalau kita belajar sejarah kita akan tahulah. Kalau kita belajar sejarah kita tahu British ni dia menjajah zaman dulu zaman Uthmaniyah mungkin Arab yang menjajah seluruh negara seluruh dunia. Tapi kalau selepas beberapa abad tu kalau kita tengok orang British yang banyak menjajah tanah Melayu, banyaklah negara-negara macam Indonesia sekali. Maksudnya diorang ni semua menggunakan bahasa Inggeris. So that's why kalau sekarang kita tengok compare tu bahasa Melayu, bahasa Inggeris lebih banyak digunakan sebagai bahasa perantaraan sebab dia universe. Semua negara pun tahu bercakap bahasa Inggeris. Dan dia sangat mudah macam malah dia macam jadi satu syarat. Kalau kita nak minta kerja sekalipun kita memang kena tahu cakap bahasa Inggeris. Kalau tak tahu memang susah lah. Macam tu lah. Okay, so soalan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmat Hikmah binti Nilam, umur 30 tahun. Okey, pendapat saya pasal kemajuan Islam ni dan bidang sains dan teknologi. Okey, antara contoh kemajuan sains dan teknologi yang diwarisi dari orang Melayu dahulu ialah dalam bidang pertanian contohnya, seperti teknologi, pembajakan dan juga sistem saliran air yang digunakan dalam proses pengairan pertanian, seperti juga penanaman padi dan sebagainya. Jadi dalam bidang teknologi sekarang ada juga alam bina. Contohnya orang Melayu sekarang dia mahir dalam pembinaan rumah dan masjid. Okey, kalau dalam segi bidang kesenian, okey, kira orang Melayu juga dia sangat dipengaruhi oleh kesenian yang bersumberkan alam semujadi dan seni mempunyai hubung kait yang berkaitan rapat dengan kehidupan manusia sendiri. Misal contoh macam kesenian khat, kesenian yang kita tengok pada hari ni macam potret-potret semua tu, itu pun adalah juga tamadun Melayu juga. Okay. Jadi tamadun Melayu ni sekarang dia sangat kaya dengan hasil seni yang dibina dan mengakuni pelbagai bentuk kesenian.